Cabarannya melintang begitu rumit. Anak-anak Muslim di Kamboja ini kebanyakan di drop out daripada sekolah. Mereka belum memahami kepentingan pendidikan lagi. Kehormatan masyarakat menjadi taruhan. Kita kena educated mentality, do not rely on. Sampai kahwin anak sendiri pun kena minta orang lain untuk tanggungjawab. Bagaimanakah kaum minoriti Muslim Kemboja antara masyarakat paling daif dalam ASEAN ini diperkasa agar dapat mampu berdikari? Inilah penerokaan Detik Khas edisi Kemboja. Kerana laut tidak bertuan, tidak perlu segulung kertas yang mengiktiraf tanah ini milik siapa, maka penduduk wilayah Kokong di barat daya Kemboja ini membina rumah di atas air. Walaupun penduduk Muslim Kemboja terdiri daripada 80% orang Cham asal Vietnam, namun kesemua 3,000 penduduk Muslim di sini merupakan orang Cevia asal Jawa. Mujur sejak beberapa tahun lalu, masa depan penduduk Kokong lebih terbela bila ada yang peduli dari Kota Singa. Kami ke Kemboja dalam 2010, projek Korban. Dan dari situ kami dapat melihat bahawa banyak usaha-usaha atau kerja-kerja kebajikan yang boleh dilakukan di Kemboja. Selepas dalam 5 tahun, kami beriktikad untuk menubuhkan Yayasan Iman Foundation di Kemboja untuk program-program yang berjangka panjang. Masyarakat di kawasan ini kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan juga factory workers. Tidak ramai orang yang menguasai ataupun memahami ajaran Islam yang sempurna. Antara mereka, Siti Hajar, seorang ibu dan pekerja kilang yang sejak tamat sekolah rendah perlu bekerja demi menanggung keluarga. Kami di sini kalau tak ada ilmu memang susah. Seperti mengalami masalah pendidikan anak-anak dan keluarga, dan saya sendiri juga susah nak nak kerjakan solat. Tak tahu betul ke salah ke, saya tak tahu. Iman Education Center boleh menampung 130 orang dari golongan anak-anak muda dan 50 orang lagi adalah golongan-golongan orang dewasa ataupun warga emas. Memberikan kos bahasa Inggeris dan juga ada skill-skill yang tertentu yang boleh bagi peluang untuk belajar, untuk mempelajari life skill. Menariknya, pusat pendidikan iman juga dibuka kepada pelajar warga emas yang sewaktu era rejim Pol Pot dilarang mempelajari agama. Mata pelajaran adalah fiqh, tauhid, bahasa Arab, sirah Nabi, bahasa Inggeris dan akhlak. Jika tanpa sekolah ini, belajar tidak ada peluang untuk belajar tentang agama. Saya dapat belajar di sekolah ini dah 3 tahun dan saya dapat ilmu pengetahuan Islam seperti fardu ain dan tentang solat. Dan sejak dapat ilmu ini saya dapat berubah dirilah. Pusat pendidikan di Kokong antara mercu tanda usaha Iman Catalyst Community membantu golongan miskin Muslim Kemboja. Kos operasi bulanan seperti gaji para guru, sewa dan lainnya ditanggung sepenuhnya dari Singapura. Namun, bangunan sekolah beserta beberapa kemudahan lain diwakafkan warga Singapura, Cik Aziza Safari. Sebahagian tanah sekitar dibeli Yayasan Iman Kemboja, sementara selebihnya diwakafkan penduduk tempatan Kokong. Kampung ini tak ada sekolah. Ya, maka
menyebabkan saya fikir nak wakafkan tanah ini untuk buat bangunan sekolah agama untuk beri kemudahan kepada orang kampung. Ibu bapa mereka yang hantar anak ke sini dan juga orang kampung di sini dapat terima daripada bantuan daripada sekolah kita ini. Contohnya mereka dapat daging adahi kurban. Ya, kita datang dengan grup daripada Singapura, kita jalankan program kita untuk perubatan orang kampung. Jambatan Kokong, hampir 2 kilometer ini merupakan yang kedua terpanjang di Kemboja dan memudahkan penduduk menyeberang ke ibu kota. Dalam jarak 2 jam perjalanan, terdapat kampung Chenang antara wilayah termiskin Kemboja. Yang agak unik, terdapat segolongan penduduk di sini yang masih berpegang pada pemahaman agama Islam kuno bernuansa Kemboja. Bagi pi semjangវិញណា គឺសម្យ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់5ដងមកគេទៅពហិប៉ុណ្ណឹងខាងដែរគេទៅពហិតែថ្ងៃជុំអាត់ទេដល់ខុសពីថ្ងៃជុំអាត់គេអាចសម្យ៉ាងនៅផ្ទះក៏បានឬក៏គេមិនសម្យ៉ាងក៏បានអាហ្នឹងចំណុចខុសគ្នាទី1ណាខុសគ្នាទី2ខាងខ្ញុំនេះគឺអត់មានប៉ាងដាក់មីក្រូទេអញ្ចឹងណាមានតែដល់ម៉ោងសម្យ៉ាងហ្នឹងគឺមានទូងស្គរអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈខុសដែរ Orang Zahidin seluruh Kamboja adalah lebih kurang 80,000 orang. Dan sini komuniti orang Zahidin adalah dianggap sebagai konservatif ataupun golongan yang memelihara budaya dan tradisi Muslim ataupun tradisi orang Cham yang terdahulu. Oleh yang demikian, Iman Katolis bersama Yayasan Iman Kemboja melabuhkan usaha menjadikan pendidikan sebagai pengupaya masa depan anak-anak Muslim di sini. Kita ada satu sekolah international, Iman International School di Kampung Chenang, di mana kita adakan pendidikan agama dan akademik sekali, dan juga penghayatan Al-Quran. Ini merupakan satu sekolah international yang holistik dan dibuka kepada semua orang di kawasan itu. Dan kami juga nak membetulkan fahaman yang mungkin tidak sesuai seperti kumpulan Zahidin. Saksikan nanti sejauh mana bantuan pendidikan yang dihulur dapat mengubah nasib seorang anak yatim beserta neneknya. Mungkinkah apa yang sering bermain di minda Rumni, yatim piatu berusia 10 tahun ini, tidak perlu difikirkan kanak-kanak sebaya di Singapura? Seperti mencongak waktu bila perutnya dapat diisi, bila nenek satu-satunya tempat Rumni bergantung dan berharap kasih, asyik tekun membuat kuih untuk dijual. Mujur berkat tinggal di kampung, tanaman di sekeliling rumah boleh melegakan perut yang berkeruncung. Tiền tê bầm miên nó dương tình mà học miên tình trai tớ bà ai dương tình bỏng moan tớ bầm miên lối dương tình trai đó nè xong bị là ai chọc khai bua cần baris cây nói cái ai có ai tớ bàn tự đọc cô bàn có sai còn bà. Faktor usia, hidup susah serta tiada jagaan kesihatan membuat nenek Rumni sakit-sakit selalu dan tidak berupaya menjajah kuih seperti sebelumnya. Andai sesuatu berlaku ke atasnya, Nek Fatimah berharap ada yang peduli tentang nasib satu-satunya keturunannya yang ada. Bạn đã sắp ngày này tê, bạn sẽ là iman và ở con cha xong bị Allah. Ở chào lên ban rian ban juang ban datien. Di sekolah antarabangsa Iman, wajah Rumni jelas ceria.
pandai pula membawa diri membantu mana yang perlu. Mungkinkah ia hasil positif setelah menerima bantuan ikhlas? ខ្ញុំចង់រៀនសាលា EIS ព្រោះទីនោះសប្បាយខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ច្រើនពេលអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើតែហ៊ានពេលខ្ញុំមានលុយខ្ញុំនឹងជួយចិញ្ចឹមម៉ែខ្ញុំ Kita ada 9 anak yatim dan ada 11 orang miskin. Yang kita bagi sponsorship ini adalah mereka yang betul-betul miskin yang tak boleh afford school fee. Jadi kita bagi mereka peluang untuk belajar di sini free of charge. Selain lingkaran kemiskinan yang menjerut, penduduk miskin Kemboja berdepan dengan pelbagai masalah, terutama rasa percaya diri. Anak-anak Muslim di Kemboja ini kebanyakan di drop out daripada sekolah. Maksudnya mereka mengalami masalah ataupun kesusahan dalam ekonomi keluarga. Tugas Iman International School adalah untuk transform mindset mereka kepada mementingkan education. Oleh itu, Iman Katolis memberi tumpuan khusus bagi golongan daif seperti Tasnim dan Sami yang juga merupakan anak-anak yatim. Sekarang saya berada di Kampung Sungai Pakau. Terletak daripada sekolah antarabangsa Iman lebih kurang 10 km dan di sinilah rumah yang tinggalnya mak oleh Sami. Kampung Prepi, anak yatim yang bernama Tasnim tinggal di sini dengan makciknya kerana ayahnya sudah meninggal dan maknya tidak ada. Maka Tasnim tolong makciknya dalam perniagaan sate. Tentunya para pengasuh anak-anak yatim yang dibantu Iman merasa lega dengan derma siswa yang dihulur rakyat Muslim Singapura. Bantuan termasuk menyediakan asrama atau pengangkutan bagi pelajar yang tinggal jauh dan sebagainya. Pendidikan itu merupakan satu pasak yang kuat untuk merubah mindset masyarakat di sana. Dengan pendidikan kita dapat mengatasi kemiskinan sebab bila mereka telah mempunyai pendidikan yang betul, mereka dapat merubah kehidupan mereka, mendapat pekerjaan yang baik dan seterusnya. Malah komitmen ini tetap diteruskan sewaktu penularan COVID-19 hebat mengancam, namun tentunya dengan pelbagai penyesuaian. Antaranya bila waktu COVID di sana, sekolah Iman International School kami ditutup. So, mengumpulkan 2-3 pelajar di satu tempat di rumah mereka dan guru-guru kami akan datang beri mereka ilmu, mereka kerja-kerja rumah dan sebagainya. So, pembelajaran tidak berhenti dengan COVID. Kita mengadakan online learning platform dan student boleh register ataupun kita merekamkan video guru yang buat lesson. Jadi kita upload dalam grup Facebook ataupun grup Telegram dan juga kita buat melalui Zoom meeting. Usaha memperkasa anak-anak Muslim Kemboja turut dihambat kesukaran mendapatkan buku-buku teks dalam bahasa tempatan. Saya bekerja dengan Iman Katolis Community pada tahun 2019 sampai 2020 untuk membangunkan kurikulum sekolah yang international di Kampung Cenang dan juga melatih guru-guru di sana. Mereka amat lemahlah dari segi pendidikan. Contoh kita hendak mengajar sains, matematik dan agama Islam dan bahasa Inggeris, kita kena ubahkan itu kerana mereka tak kenal huruf Khmer, apalagi huruf Inggeris ya. Dalam setiap perjalanan, liku-liku dan rintangan perlu ditempuh sebelum sampai ke destinasi. Dari kampung ke bandar, usaha Iman untuk membantu penduduk Kemboja terus bergulir.
Antara mereka adalah pelajar bidang pengajian pendidikan di Universiti Diraja Phnom Penh ini. Selain anak petani, Kampung Mustafa terletak hampir 200 km daripada universiti. Mujur, beliau mendapat tajaan untuk tinggal di asrama Yayasan Iman yang disediakan untuk 30 pelajar. Lokasinya pula hanya 20 minit perjalanan ke universitinya. It has good role and ritualism. Especially there are some extra class such as English class and computer class and Islamic studies and workshop sharing and social activity as well. Setiap tahun, kurang daripada 150 pelajar Muslim Kemboja lulus ujian nasional untuk lanjutan ke universiti. Bila tiba di kota, mereka menghadapi cabaran tempat tinggal yang terjangkau, bersih, aman dan selesa. Sejak 2015, Asrama Iman telah membantu lebih 75 pelajar seperti Mustafa untuk menyambung pelajaran ke Menara Gading. In the future, I want to be a good professor that can provide the knowledge to the young generation and provide the experience to the young generation and guide them to be good citizens. Hasil dari semua usaha ini diabadikan dalam diri Limin, lulusan undang-undang yang baru saja menamatkan pengajiannya tahun lalu berkat beasiswa Iman. Beliau kini kembali untuk membantu yang lain pula dengan bertugas di Yayasan Kemboja Iman sebagai eksekutif pentadbiran dan keuangan. Helping my community is a good opportunity to grow as a person, to better understand how fit into the world. Scholarship is very important for my life because it can change my life. I can find a good job. I can have my family. Dengan semakin ramai yang dulunya dibantu, kini tampil menjadi tangan di atas, dapatkah wawasan Iman Katalis untuk mendirikan sebuah perkampungan contoh bakal tercapai? Jambatan Kizona, penghubung ke Kampung Kepop yang masih termasuk dalam wilayah Kampung Cham. Di sini terdapat satu lagi usaha bantuan kemanusiaan yang berterusan memanfaatkan penduduk Islam Kemboja hasil ihsan rakyat Singapura. Kampung Kepop di tepian Sungai Mekong menjadi saksi akan usaha sekumpulan warga desa yang bertekad merubah nasib mereka kini dan untuk generasi masa depan. Pada akhir tahun lepas kami telah adakan AGM di mana kami bermusyarat untuk melakarkan program-program kami untuk 5 tahun ke hadapan. Antara program-program yang kami akan betul-betul fokus adalah perkampungan contoh itu. Kami nak lihat juga kepada program-program yang datang daripada bawah. Artinya it's ground up initiative. Umumnya, warga muda Kemboja kurang tertarik untuk memikirkan soal masyarakat, menyerahkan tugas tersebut kepada warga emas. Namun, wakil pemuda ini tidak begitu. Ada beberapa masalah, beberapa jabaran untuk majukan wilayah ini, kampung ini. Pertama sekali ialah dalam bidang pendidikan. Dari segi bangunan dan kaji-kaji untuk bayar kepada ustaz-ustaz di kampung kita ada kekurangan juga. Kita ada fokus pada empat sektor yang dalam KCA. Ialah satu, infrastruktur, dan keduanya education, ketiganya health, dan keempatnya kita ada ekonomi. Dan alhamdulillah
kita dah sukses. Kita ada tanah wakaf yang kita dah sediakan untuk make sure sustainable income untuk orang kampung. Kita dah dapat dekat 8 hektar ketah, raba ketah dan sudah hasil, dan tanam mango 7 hektar, dan kita ada blueprint untuk orang kampung, untuk community itu macam mana kampung kita akan jadi sampai 20 tahun ke depan. Tentunya di penghujung setiap rancangan ada hasil yang diharapkan dari segi perubahan atau kejayaan yang dapat diukur. Kita nak memperkasakan masyarakat sana untuk memikirkan apakah usaha-usaha yang mereka sendiri boleh lakukan untuk diri mereka sendiri. So kami datang sebagai pengupaya, kami datang sebagai memberi idea dan berkongsi pengalaman. Kita sudah educatekan orang kampung community, especially dalam mentality. Kita buat blueprint macam mana jadi smart village. Harap nama contoh ni akan bagi manfaat pada orang lain, pada kampung lain-lain yang boleh ambil macam copy paste. Jadi kampung lain-lain seluruh Kamboja, especially orang kampung Islam kita, jadi satu kampung yang contoh. InsyaAllah. Suasana waktu petang di Kampung Kepok. Bila malam tiba, satu lagi cabaran menjelma. Pelajar nak pergi belajar, student nak pergi sekolah, tak ada lampu malam-malam. Yayasan Iman yang ada sedang buat hubungan dengan KCA. KCA di kampung sedang buat satu plan untuk mengadakan program solar di kampung ini. Saya dan pemuda dan orang-orang tua lain lagi dalam kampung ini amat gembira dan sangat sukung, dan saya harap plan ini insyaAllah akan berjaya lah. Masyarakat sana pada waktu malam hendak ke masjid, for example, contohnya untuk melakukan solat maghrib, isyak dan sebagainya. Dan mereka dapati bahawa lorong-lorong tersebut agak gelap dan berbahaya. Dengan adanya lampu solar ini, mereka juga dapat melakukan kerja-kerja yang agak lambat sikit dan pulang ke rumah dengan selamat. Antara tanda keberhasilan visi dan konsep perkampungan contoh, penduduk Kampung Kepok telah berjaya mengumpul dana $3,000 Amerika daripada jumlah $10,000 Amerika yang diperlukan. Selebihnya, kos projek lampu jalan berkuasa suria ditampung penderma Singapura serta belahan lain dunia. Bersama memakmurkan jiran tetangga, inilah semangat ASEAN serta legasi Singapura yang dihidupkan melalui bantuan ke Kemboja ini. Usaha yang tentunya menggembling masa, tenaga, kepakaran serta jiwa menderma penduduk Singapura. Sebagai pemangkin, Iman Catalyst mencetuskan gagasan, model serta sistem dengan harapan penduduk Kemboja dapat meneruskannya sampai berjaya demi masa depan yang lebih terjamin. Kita menghasilkan roadmap ini untuk menolong masyarakat Islam Kemboja. Setiap anggota, setiap member of the Malay Muslim community harus terlibat dalam usaha ini untuk menulis satu roadmap yang mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Kita nak pindah sekolah kita kepada peringkat ataupun level yang lebih tinggi. Standard school ke good school dalam masa 3 tahun, dan lebih daripada itu kita nak move ke next level, which is model school. Kepada orang yang membantu ini, terus sokong lagi membantu kami untuk kami dapat ilmu dan kami bekerja dengan senang hati. Bila kita lihat keadaan di Kemboja susah dan sebagainya, kami merasa syukur bahawa apa yang kami ada di Singapura ini adalah terlalu banyak. Nikmatnya terlalu banyak. Kita membuat sedikit kebaikan itu sendiri akan datang kepada diri kita, insya-Allah.